Okay guys, Assalamualaikum. Apa macam? Baik tak baik? InsyaAllah baik. Jangan risau floating. Benda apa ya? Perkara biasa floating. Okay, so actually macam yang kita dah belajar di Sabtu tu kan. Faham apa masuk watching zone, apa masuk tempat yang kita nak masuk, apa yang kita nak tengok. Macam dekat sini kita ada area, dekat ni dia area ni dia adalah kawasan apa ni? Dia kawasan-kawasan demand untuk weekly weekly ke? Bukan weekly. Untuk daily. Dia kawasan demand untuk daily tapi dalam zoning ni besar. So, apa yang kita perlu buat is kita tengok dekat mana tempat kita nak cari boleh entry. So, dekat sini kita ada dua tempat nak entry. Sini satu and di sini satu. Tapi dekat sini kita nak tengok juga apa price buat. Dan kenapa dekat sini? Sebab apa dekat sini kita ada setup. Kita ada QMTR. Pump dia pergi, dia turun balik. Dia pergi mana tu tak tahulah. Kita tak tahu berapa kuatnya dia nak pergi. Tapi apa yang kita nak tengok is macam mana dia punya price action. Macam mana apa yang price buat during approaching the zone. So kalau macam ni, kenapa I tak nak masuk dekat area sini? Ni kenapa I tak nak masuk dekat area sini? Kenapa I pilih nak masuk area sini? Sebab dekat sini macam biasa kita ada demand zone. Kita ada zone demand and then kenapa yang I cakap watching zone? Sebab kita tengok ni, cara dia turun ni, cara dia approach ni laju. So bahaya untuk ni. Kalau untuk orang yang tak berani, bahayalah. Tapi kita letakkan diri kita sebagai orang yang waras and sebab I pun nak ajar orang. Tapi kalau I terus masuk je lah. Sampai je zone, I terus masuk lah. Baru dapat entry shadow orang cakap No. Ya betul lah, boleh. Tapi ada risk dia lah. Kena tahulah apa risk dia yang ada. So, actually kalau macam ni pun I tak berani masuk. Cuma ada cara dia. Kalau let's say yang dah delete dulu. Let's say kita punya zone dekat area sini. Ni zone kita. And then kalau contoh masa price ni turun, dia buat macam ni. Sekejap. Okay. And then dekat sini. Okay. Okay, tengok beza area ni I colour biru lah. Colour kuning, yang ni colour hijau sebab kita nak entry dekat sini. Let's say contoh lah apa yang I nak tengok masa dia turun ni, I nak tengok dia main dekat, dia buat macam ni. Dia buat new support dekat area sini. Dia main macam ni. Lepas tu tiba-tiba je fake out. Dia pergi sini, baru dia naik balik. Macam tu yang kita nak tengok. And then nanti dia datang sini balik, baru dia pergi. Macam tu dah lebih kurang. So, dia tak jadi macam tu. Dia tak jadi macam tu. Dia jadi apa? Dia turun, dia main dekat sini. Dia tahu pergi. Sebab tu kita tunggu. Tapi bukannya kata tak boleh buy kat sini. Boleh, cuma kita nak selamat. Kita tunggu apa dia buat kat sini. Ada fake out ke, ada breakout ke. So dia buat fake out dulu. Lepas tu dia turun. Lepas tu dia naik balik. Macam ni. Lepas tu dia turun sampai sini. Dia baru dia terus pergi. Contoh dia, benda ni tak nampak kat H4. Kita boleh nampak dekat lower time frame. Dekat M30 nampak kot. M30, okay. See macam ni. Benda ni dia tak duduk kat zone kuning ni. Kalau dia duduk kat zone kuning ni sedap lah sikit. Tapi dia duduk kat atas sikit, tak apa. It's okay. It's okay. So apa yang kita nak tengok is dekat sini apa dia buat. Kat sini apa dia buat. Dia create apa tu. Siapa, sebab dekat dalam WhatsApp I dah tunjuk. Tapi kita just repeat balik je. Dia create-nya fake out. Dia buat macam tu. Lepas tu dia turun balik. Dia datang, dia break. Dia tak respect area fake out dia ni.
Dia turun balik, lepas tu dia pergi. Macam ni yang kita nak tengok. Dia break dulu fake out dia ni balik. Sebab apa? Sebab sini adalah kawasan swap zone. Tapi kita tak nak masuk dekat sini. Kita nak masuk bawah sikit. Dekat area yang tu maybe float, maybe tak float. Tak apalah. Yang penting dia pergi. Itu je. Yang penting dia pergi. Sebab insyaAllah lah, once dia dapat break je fake out dia ni. Sebab apa dia jadi fake out ni? Fake out ni terjadi sebab ada supply dekat atas ni. Ni nampak ni. So kalau dia dapat break, maknanya ni nampak ni, dia habiskan supply. Sebab tu dia pergi sekali. Dia menghabiskan supply-supply yang ada kat sini. Faham? First dekat sini, okay, lepas tu dia buat sampai sini. Tengok ni, sampai sini dia habiskan dulu. Dia habiskan supply, tapi demand dekat sini besar, kuat. So bila demand dekat sini kuat, dia dapat counter supply yang ada dekat sini. Macam tu. Faham ya? Sat. Ini tak tahulah, ini sampai sini lah kot. Ini dia nak mancut ni. InsyaAllah. I pun tak tahu. Tapi insyaAllah lah. I tak tahu. Tak tahu. Kejap kita tengok. Bawah. Sedapnya. Ni. Ya Allah. Sikit lagi. Sampai sini dulu. Dah sampai dah. Nampak ni. Sini pun kita ada apa ni? Ini yang nak ni. Ini macam ni yang kita tunggu. Pam. Dia dapat je break sini kan. Walau weh. Terbang. InsyaAllah. I pun tak tahulah. Tapi sebab apa kat sini? Sini kita ada apa ni? Kita ada QM. Dia bukan QM lah. Tapi lebih kurang macam QM lah. Dah pergi. Ini yang kita nak. Ini masuklah besar sikit ke sini. Buat compound lah. Tengok lah. Ataupun kalau tak nak compound, you just hold yang you masuk tu. Sebab apa? Sebab net zone kita dekat atas lagi. Nanti saya tunjuk. Ini yang kita nak sebelum dia approach. Ini compression macam ni yang kita sedap ni. Dia compress sampai satu dia bagi je. Ni zone dia ni. Nampak faham macam mana I cari? Alhamdulillah. InsyaAllah. I tak boleh nak cakap confirm terbang ni, tak boleh. Sebab market ni kita boleh predict dia sebab pattern dia lebih kurang. Tapi kita tak boleh nak confirmkan betul-betul macam tu ke tak. Cuma kita boleh tengok apa yang terjadi dekat price action. Daripada price action tu kita boleh predict. Ini kalau dia buat macam ni, insyaAllah terus macam tu. Ni dia dapat break ni, insyaAllah dia terbang. Macam tu lah. Ni nak naik lagi ni. Dia turun pun compress sikit. Sedap lah. So net zone kita kat mana? Net zone kita ni atas ni banyak lagi robot. Sini pun ada robot. Tapi ni semua dah habis lah ni. Ni dah habis. Sini pun dah habis. Ada lagi lah tempat-tempat. Sini ada lagi ni. Sini ada lagi. Mungkin lah nak sampai tu. Tapi dia akan slowly naik lah. Untuk dia pergi dekat sini. Kita nak tengok. Sebab apa? Dari segi untuk dia buat dekat sini. Ni lah supply zone yang tertinggal. So benda ni yang menarik dia daripada untuk ke atas. Price dia akan tertarik dekat kawasan yang liquidity besar. Yang liquidity dia banyak. So sini kita expect sini sebab apa? Sini adalah first dia buat double top. Dia buat double top dekat area sini, dekat H4 rasanya. Triple top tapi ni sebenarnya daripada QM. So dia datang ni untuk confirmation dia terjun ataupun dia naik balik. Itu je. Tapi so sini adalah kawasan-kawasan yang kita perlu stop buy dulu, kita tengok apa jadi, nanti kita sambung balik. Maybe macam habis kalau tembus tu rugilah. Habis daripada dia sampai dia turun pun rugi juga. So kita secure kita punya profit dulu.
Nanti kita buat balik. Fikir macam tu. Dia naik ke dia turun ke, yang penting kita dah dapat dah profit kita. Kita dah ambil dah profit. Itu yang paling penting. Bukannya nak jadi tamak. Tamak pun kita kena bijak. Kita nak beli Lambo pun kena bijak. Tak boleh lah duit tinggal RM5 nak beli Lambo. Kena bijak lah. Macam mana nak beli Lambo. Macam tu lah kan. So faham apa yang perlu kita tengok, apa yang kita nak dekat price action bila approach zone, macam ni lah. Tapi dia approach zone ni, benda ni tak cantik. I target dia buat support, dia buat backup, dia pergi naik. Macam tu, I target macam tu lah, tapi tak dapat macam tu, tak apalah. Yang penting kita dapat entry lah, itu lah. Yang penting dapat entry pun okey dah. Sebelum dia naik ni kan, dia naik pun banyak tau. Dia naik dalam 2% macam tu. Sekejap ni apa Binance. Oh, memang Binance lah. I tak ingat lah I bagi dekat mana. Sekejap, jom kita buka M5. Kita buka M5. I bagi area sini kan, tak silap I. Tapi sebab itulah, sebab dia tak break lagi, sebab tu I target sini. Tapi kalau dia dah break tu, I akan masuk dekat sini lah. I akan try masuk dekat area sini. I akan try masuk ke area zone merah ni. Ni. Sebab apa, ini adalah kawasan demand zone ni. Ready base, ready dia buat base kat sini. Ni dia punya base yang masa dia buat breakout dekat sini. Kita nak tengok tu. So, dia datang balik, pam. InsyaAllah lah terbang ni. InsyaAllah lah, I tak berani nak cakap, confirm terbang ni. Tak boleh cakapnya tu. Tapi insyaAllah lah boleh. Dia boleh naik lagi ni sebab dia compress turun. Ni yang kita nak. Macam ni yang perlu kita nak. Ataupun dia boleh jadi compress sampai sini. Yes, sampai sini pun boleh. Ni M30 Oh, bukan. M15. Oh, pun bukan. M5 lah. Tapi sini pun boleh jadikan ni. Ini pun boleh jadikan ni, kawasan ni. Sebab apa? Ni adalah sini satu, sini dua. Ni kawasan-kawasan demand. Ni apa? Drop, base, rally. Lepas tu rally, base, rally. Ingat tu je. Bukannya kita nak tengok, pattern. Pattern ni kita nak identify apa yang boleh jadi dekat price. Apa yang boleh jadi dekat price. And then kita menggunakan apa? Kita menggunakan demand and supply. Cuma jangan confuse lah yang macam I cakap minggu lepas. Orang macam orang confuse. Biasa orang kata support dengan resistance, supply dengan demand. Masuk kenapa I kata demand dengan support, supply dengan resistance tu sebab dia tanpa demand takkan adanya support, and tanpa supply takkan adanya resistance. Fahamkan yang tu. Sebab apa? Demand terjadi daripada orang ramai nak beli kan. And then bila orang ramai nak beli, jadi apa? Paras harga sampai situ lah. Paras harga paling rendah sebab ramai orang nak beli kat paras harga tu. Faham? So benda tu dia related. So hopefully, sebab I tak boleh nak commit 100% dekat sini sebab tujuan I pakai robot, sebab I pun ada komitmen lain kan. Itu tujuan kita pakai robot. Tapi insyaAllah I guide you, and then I tengok dah ada result daripada you all sendiri. You all sendiri pun dah boleh cari entry kan. Dah boleh cari entry. Just kita discuss kat mana kita nak entry. Mat kat sini okey ke tak. So I bukannya kata, sometimes I pun tak betul juga. Sometimes you lagi betul. I tak boleh cakap I ni 100% betul. No, bukan. Tak ada orang yang 100% betul. Warren Buffett pun tengah floating ni. Warren Buffett pun tengah floating ni. Orang yang pro pun tengah floating. Kita ni yang retail ni apa cerita? Sama je. Benda yang sama. Semua orang floating. Semua orang pernah merasa floating. Hebat-hebat mana pun dia mesti dia pernah. Mana ada bisnes yang tak pernah rugi, mesti dia takkan dia untung je. Andai kalau dia untung je, bila pula dia nak rugi? Tak ada bisnes yang dia sentiasa untung. Dia mesti ada rugi juga. Nonsense. Kalau dia tak ada bisnes orang kata untung, tak ada rugi tu bisnes yang pelik. Mungkin bisnes scamming orang tak rugi lah. Tapi kau tunggulah kat akhirat nanti. So faham macam mana kita nak identify zone, and then
apa kita nak tengok. Macam kat sini kita ada zone, dekat sini kita ada zone. Lepas tu apa yang kita nak tengok is apa price action yang tercipta. Rupanya dia buatnya create setup kat sini. Dia create yang setup apa ni. Ni kalau daripada bigger time frame kita nampak lah lower flat. Tapi bila kita buka kat dalam kita nampak QM. Itu saja. So faham kalau faham, insyaAllah you boleh buat. Jangan risau. InsyaAllah you boleh buat. Itu saja daripada I. Assalamualaikum and happy trading.